Cikgu record dulu. Okey, ada dah. Okey ni. Sekejap nanti dia muncul. Kalau punya internet okey tak ni? Cikgu punya internet macam slow lah guys. Rumah awak macam mana internet okey tak? Laju tak? Laju? Boleh? Cikgu punya internet slow lah. Macam mana ni? Apa ni yang mengganggu kita ni? Cikgu cek tiba-tiba slow ni why? Ini 97. Inilah mengganggu kita ni guys. Sekejap cikgu tutup sekejap ya. Nasib baik aku dapat detect. Okay, internet cikgu ke tak? Nampak gerak tak guys? Kalau slow beritahu cikgu, cikgu nak tutup cikgu punya kamera. Okey, Haikal okey. Haikal kenapa banyak dot tu? Salah tekan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita start lah Kita tekan. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok nombor 6. Sikit lagi nak habis. Lepas tu nak masuk bab baru lah, darjah 6. Sebagai darjah 6, kita nak masuk bab baru ni. Okey, nombor 6. Dia beritahu bahawa Aiman menjalankan satu penyiasatan tentang litar elektrik. Ingat lagi tak litar elektrik? Malaysia ingat lagi? Ingat? Okey, litar elektrik ada apa jenis? Dua. Yang pertama? Selari dan juga sesiri. Betul. Selari dan sesiri. Okey, yang pertama. Kat sini dikata adalah Aiman menjalankan satu penyiasatan tentang litar elektrik dan kecerahan. Tengok ni. Kecerahan mentol. Okey, raja di bawah menunjukkan satu susunan elektrik. Nyatakan kecerahan mentol dalam Y dan Z. Okey, Y dan Z. Tengok Y. Mana Y, mana Z? Sebelum tu juga lupa nak record. Sekejap. Dah record dah. Okey, saya baik ingat. Okey, agak-agaknya manakah nyatakan kecerahan mentol litar Y dan litar Z. Mana lagi cerah? Z ke Y? Y lagi cerah. Kenapa Y cerah? Kenapa Y cerah? Y cerah, kenapa Y cerah Ali? Cik Ali kita? Sebab apa Kedisha? Kedisha? Jawablah. Tak belajar elektrik lagi? Ayo. Haikal, kenapa Haikal? Kenapa Y lagi terang? Nyatakan kecerahan mentol dalam litar Y dan Z. Kecerahan mentol Y saya sediakan apa ni? Sebab dia ada satu mentol. Betul. Ini lebih cerah. Lebih cerah. Yang ini lebih malap. Okey, kalau kita buat perbandingan kena ada lebih depan dia. Lebih malap, lebih cerah. Okey, yang satu Okey, nyatakan pembeli ubah yang dimanipulasikan. Okey, bila dapat gambar rajah, kita kena tahu dua benda. Yang dimanipulasikan dan bergerak balas. Okey, manakah yang bermanipulasi? Mana? Apa? Bilangan mentol. Betul. Okey, yang dimanipulasikan bilangan mentol. Bagus. So, bilangan mentol. Okey, good. Okey, apakah bergerak balas? Bergerak balas tu hasil dia. Bergerak balas kecerahan mentol. Ingat, itu adalah hasil dia, kecerahan mentol. Kecerahan mentol. Macam tu. Okey, sampai sini okey guys? Masih ingat lagi? Okey, ni adalah ulang kaji last kita untuk darjah 5. Lepas tu kita nak masuk darjah 6 dah. Ingat kan? Haikal? Boleh ingat lagi kan? Okey, kalau ada Salim, boleh teruskan? Boleh. Alright, nombor 7 nombor 6 lagi. Okey, seterusnya dikata ramalkan apa akan berlaku jika bilangan sel kering dalam Y ditambah menjadi 4. Y ni ditambah lagi jadi 4. Apa jadi? Bertambah cerah. Betul, senang kan? Mentol bertambah cerah. Okey, Kadisha okey Kadisha?
Sampai sini okey? Boleh faham mentor menyebabkan dan juga bateri. Okey, next. Seterusnya. Okay, kita nak masuk pula asid dan juga alkali. Macam mana tahu asid? Nak tanya Kalisa dululah. Macam mana nak tahu asid, Kalisa? Kalisa rasa macam mana nak tahu asid? Haikal, macam mana nak tahu asid, Haikal? Cara yang mudah. Sini Kalisa jawabkan. Keadaan dalam internet ni, Haikal jawabkan. Macam mana nak tahu asid? Haikal, tolong jawab Haikal. Macam mana nak tahu asid kita, Haikal? Irina, macam mana nak tahu asid cara mudah? Kalau kita pergi dapur, nak tahu dia asid macam mana? Macam mana? Kita boleh rasa. Rasa asid macam mana? Masak. Page ni yang mana? Okey, ni page ni. Yang minggu lepas. Sambungan minggu lepas. Muka surat 6. Okey, Yusra. Yang baru belum buat lagi. Yang minggu lepas. Kita ada lagi yang minggu lepas sikit lagi kan. Tinggal 1-2 soalan lagi dah habis dah. Okey, Yusra, boleh? Jumpa tak? Yang baru belum buat lagi. Yang baru lepas ni. Lepas habis ni kita buat yang baru. Minggu lepas tak datang? Dalam grup ada. Yusra mungkin tak print dalam grup kot. Tak apalah. Nanti Yusra tengok dekat internet cikgu ni. Lepas habis nanti kita akan buat yang baru ya. Tapi yang baru dah print belum? Yang baru? Yang baru dah print okey. Nak habis ni sikit lagi. Kita habiskan Okey, nak tahu asid. Asid rasanya masam. Kalau alkali rasanya? Alkali rasanya apa? Lupa dah. Alkali pahit. Okey, sabun asid ke alkali? Alkali sebab pernah rasa pahit. Sabun tu pahit kalau rasa. Dan satu lagi, dia adalah licin. Apa-apa licin adalah alkali. Sabun licin kan? Sabun licin adalah alkali. Okey. So sekarang ni nak tengok getah litmus. Sekarang ni kita tengok dia ada 2, getah litmus biru, getah litmus merah dan sebagainya. Kat bawah ni ada keputusan dia bagi keputusan dia. Okey, J. Okey, J, dia cakap J ni adalah getah litmus merah menjadi biru. Getah biru tak ada perubahan. Agak-agaknya apakah J ni? Merah menjadi biru. Haikal, apakah Haikal? Merah menjadi biru. Kalau apa-apa yang hujungnya jadi biru, dia adalah alkali. Kalau merah menjadi biru, dia adalah alkali. Betul. Okey. Boleh? Okey. Kalau biru kepada merah? Ni, biru kepada merah. Dia adalah asid. Betul ali Kalau tiada perubahan, ni tak ada perubahan, ni tak ada perubahan. Dia adalah neutral. Neutral Neutral tu maksudnya macam air jarang tu lah. Air jarang pula maksud Melayu apa? Air masak, air putih yang masak tu. Air putih yang masak. Okey. Seterusnya. Okey, dah settle? Haikal nak teruskan boleh? Okey, nyatakan nama pemboleh ubah yang terlibat. Apakah yang dimanipulasikan? Tengok, yang dimanipulasikan kan benda yang berbeza antara ni. Apa yang beza kat sini? Ataupun tengok kat jual ni. Ini manipulasi ni. Sini manipulasi, sini bergerak balas. Ni manipulasi, sini bergerak balas. Bergerak balas. Senang macam tu. So tengok manipulasi apa ni? Larutan. Betul tak je buat larutan je? Kalau cikgu tulis larutan saja betul tak? Kalau cikgu letak larutan saja betul tak? Yusra, okey tak Yusra? Kalau cikgu letak larutan saja betul tak? Kelisia betul tak Kelisia? Bila Kelisia kena tanya je aku. Betul kot? Tak Irina, tak. Tertinggal depannya kena ada physical quantity, kena ada pemalar depan dia. Apa pemalar dia? Contohnya diameter, jarak, jisim. Depan kena ada macam tu. Jisim bahan. Kalau macam ni buat. Larutan nak letak apa? Cecair lautan. Lautan macam cair pun.
Berbeza tak? Bukan. Macam gisin larutan, isi padu larutan, faham tak? Diameter larutan. Tapi diameter tak logik larutan. Kalau macam ni kita nak buat, kita buatlah jenis. Betul Rina. Jenis larutan. Tak ada ni tak betul. Okey. Boleh faham? Okey. Kalau dia letak isi padu, tulis isi padu larutan. Jadi kat depan ni mesti ada sesuatu sebelum kita letak tu. Okey, boleh faham Okey. Apakah hasil dia? Bergerak balan ni hasil dia. Cuba tengok apakah hasil dia. Kesan ke atas kertas litmus. Okey, kesan dia macam mana? Kita pun boleh ambil ayat tu, boleh, tak ada masalah. Tulis dia. Kesan ke atas kertas litmus. Boleh, tak ada masalah. Okey, ada cadangan lain tak? Ada cadangan lain tak? Kita boleh juga tengok, kan warnanya berubah. Perubahan warna kertas litmus pun boleh. Bagus. Perubahan warna kertas litmus. Okey, boleh. Boleh, Dina. Okey, Dina Haikal, okey, Haikal? Okey, dah settle. Okey, seterusnya kita nak masuk soalan berikutnya, iaitu berikan satu contoh bahan yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan K. Sifat-sifat yang sama dengan K. K tu apa? K tu asid. Okey, bagi satu contoh. Makanan ke, buahan ke atau apa-apa yang sama dengan asid. Apakah makanan kita berasid? Dekat dapur ada. Dekat aircon safe ada. Apakah makanan yang masam? Kalisha. Buah lemon betul. Lagi oren betul. Lagi. Boleh tulis oren. Lemon. Apa lagi? Jus oren ke. Cuka. Cuka masam kan? Ke tak nak makan? Saya nak makan? Limau. Ya betul lah tu. Kira asid lah tu. Bagus air limau. Nenas je. Nenas kalau masam. Okey, sekarang L pula. L tu apa tadi? L tu neutral. Neutral tu apa? Contohnya. Air minum lah. Air minuman. Ataupun air saja. Air je lah. Air sungai ke tak kisahlah. Lagi apa lagi? Yang neutral. Minyak masak. Minyak masak tu masak kan? Minyak masak. Dan sebagainya lagi lah yang logik diterima. Okey, boleh? Ingat kan? Okey, seterusnya. Yasmin menyentuh bahan J. J apa tadi J? J alkali guys. Jadi dia sentuh bahan J dengan jari. Apakah yang dia rasa? Kalau alkali sentuh macam mana sabun? Licin. Alkali tu licin. Bagus. So, dia adalah rasa licin. Macam sabun. Okey, sampai sini okey tak? Bolehkah? Boleh kan? Senang kan? Aku nak cek stapler. Cikgu ni mana hilang stapler cikgu? Ada ya? Salin dulu. Siapa tak sempat boleh salin? Siapa tak sempat boleh salin. Dah, Haikal dah laju Haikal ni kan? Haikal laju sangat tu. Okey, tahniah Haikal, tahniah. Okey. Seterusnya, kita ada last question. Soalan terakhir sebelum kita masuk topik darjah 6 kita hari ni. Okey, kat sini kita cerita kestabilan Kalau sebut stabil, kita ada dua benda perkara stabil. Okey, contohnya, kalau cikgu lukis bangunan ni, yang pertama dengan yang kedua, mana yang lebih stabil? Yang pertama ke yang kedua stabil? Kalisha? Mana yang tak berjatuh lah? Stabil tu maksudnya tak jatuh. Okey, mana yang tak jatuh?
Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama tak jatuh? Ataupun mana cepat jatuh? Kita ambil satu pen. Mana aku punya eraser? Eraser je. Alamak, tak ada eraser pula. Kita ambil satu pen. Kita ambil satu eraser. Agaknya mana lebih jatuh senang? Pen. Tahu pun. Sebab apa pen jatuh? Kenapa pen jatuh? Kedua-duanya. Mana dua-duanya pula? Nombor dua lebih stabil. Pen jatuhnya sebab dia tinggi. Jadi stabil ni dipengaruhi oleh tinggi. Lagi tinggi, lagi cepat jatuh. Tak stabil. Satu lagi apa? Okey, mana nombor satu dengan nombor dua? Contoh sama tinggi. Tapi nombor dua besar sikit. Mana yang susah jatuh? Dua susah jatuh. Sebab apa? Sebab tinggi dan tapak. Betul, tapak dia besar. Yang kedua tapak. Jadi stabil kita dipengaruhi dua. Tinggi dan tapak. Boleh? Tengok tinggi sangat, tapak kecil, cepat jatuh. Okey, dapat Okey, sekarang ni tengok ni. Nyatakan cara bagaimana mengekalkan kestabilan suatu struktur bangunan. Okey, yang pertama macam nak buat? Bagaimana cara mengekalkan kestabilan suatu struktur. Okey, kita dua kan? Yang pertama adalah luas. Betul tak? Satu je dia nak. So, kita kata menambah luas tapak. Okey. Struktur bangunan. Struktur tu apa struktur? Bangunan. Struktur tu dia punya rangka-rangka dia lah. Okey, rangka-rangkanya. Bangunan. Ataupun kita boleh kata binaan. Struktur binaan. Okey, ingat lagi kan? Okey, last one. Ada lagi rupanya. Okey, nombor dua, struktur binaan yang berbeza mempunyai bentuk asas yang berbeza. Apakah bentuk yang paling banyak digunakan dalam pembinaan bangunan? Banyak-banyak kita gunakan. Kita gunakan kubot ke kon. Tengok rumah-rumah kita. Rumah-rumah bangunan dekat Banting semana-mana kan. Putrajaya ke. Bentuk macam mana yang paling banyak? Krisha? Adakah bentuk macam ni banyak? Ataupun bentuk yang macam ni banyak? Kubot lah kan. Rumah kita pun bentuk kita macam ni. Jadi nampak tak bawah ni kan 4 segi. Jadi kubot lagi banyak. Ada ke kat Malaysia tinggalan kon macam ni? Tak ada. Berebut bilik kan adik-adik kan. Bilik yang besar ni pun berebut. Kon tu lagi lah berebut nanti. Okey. Raja di bawah menunjukkan dua model kereta. Amboi, kereta sport ni. Okey, Haikal nak mana Haikal? Nak G ke nak H? Kereta mana korang minat? G? Oh yo, G. Kalau H macam mana ni? Nak parking pun susah. Langgar bonggol lebih hancur kan? Melompat kereta. Jahanam kita tu kan? Okey, berdasarkan raja atas, kereta manakah yang paling stabil? G ke H paling stabil? Mana lebih tinggi dan mana lebih rendah? Ingat stabil, tengok tinggi dan rendah. Awak tengok G dengan H mana dia lebih rendah? H lebih rendah, tengok tu. Ni orang nampak kepala je, nampak tak? Ni kaki dia melunjur ni kaki dia melunjur macam tu. Faham tak? Sebab tu nak keluar susah. Jadi dia sangat rendah. Jadi ni rendah. Jadi kalau ikut stabil, kereta H lagi stabil. Sebab tu dia boleh buat lumba. Jadi kereta H tu lebih stabil. Nyatakan alasan kamu. Kenapa ketinggian H lebih rendah? Okey, tulislah. Ketinggian kereta H lebih rendah berbanding G. Boleh? Jadi ianya lebih stabil. Buatlah sikit. Maka ia lebih stabil. Okey. Okey, kita boleh buat juga lebar ya. Kereta H lagi lebar tau. Kalau korang pergi tengok lumba, H lagi lebar kereta dia.
Luas tapak dia besar. Dah habis ke ni? Dah habis lah guys. Okey, kan dah siap salin? Kita nak move kepada tajuk darjah 6 kita. InsyaAllah. Oh, ni boleh dibalik pula. Jom. Dah belajar belum? Mikroorganism. Dah belajar dah? Tapi pun kat sekolah, kat tuition. Oh, bagus. Jom tengok. Kalisha boleh buat tak ni? Kita test Kalisha. Okey, tulis nama masing-masing. Sekolah tulis nama rumah. Sebab kat rumah kan. Kelas tulis dalam bilik. Kalau belajar dalam bilik, dalam bilik. Okey dah. Okey. Okey, dah ambil dah bahan masing-masing. Haikal ambil yang baru. Dah print ke? Dah, okey, nice. So, kita nak mulakan soalan kita ni. Okey, kat sini kita belajar ada beberapa jenis mikroorganism. Ingat, kita ada 5 mikroorganism. Sebelum cikgu mulakan, cikgu nak tanya, mikroorganism ni baik ke jahat? Bakteria, virus, coronavirus tu. Jahat ke baik? Jahat. Okey Haikal, kat sini semua kata jahat ke? Haikal kata jahat ke baik? Idina, baik ke jahat? Idina, mikroorganism. Ikutlah. Jahat. Oi, ada baik juga. Ada jahat, ada baik. Contoh bakteria baik, apa yang kita makan? Ada tak kita makan bakteria? Ada apa? Ada tak kita makan bakteria? Idina. Ada baik ada jahat tau. Jahat tu macam coronavirus lah. Yang baik ada juga. Contohnya Yakult. Air Yakult tu bakteria tu. Bakteria. Tahu pun. Tak payah ambil, tak cik. Okey, lagi kita boleh buat pau. Kuih pau, dia naik cantik, kita guna apa? Kuih pau kan, yang cantik naik. Kita guna yeast. Yeast tu baik juga untuk buat makanan. Banyak. Jadi ada baik, ada jahat. Jadi mikroorganism ni kalau nampak ni 5 yang penting. 5 yang penting. Okey, yang pertama namanya fungi ataupun senang-senang panggil fungi lah. Ataupun senang kalau dulu namanya adalah kulat. Kulat tahu kan? Cendawan lah. Tapi sains dia panggil fungi. Nombor 2 protozoa. Macam proton saga kan? Protozoa namanya. Pernah dengar tak protozoa? Pernah dengar tak protozoa? First time dengar ya? Protozoa namanya. Tak pernah dengar, itulah. Ingat proton, ingat protozoa. Protozoa ni kalau kena demam malaria. Pernah dengar demam malaria? Tak pernah dengar kan? Dia bawah sikit daripada demam Aedes. Demam Aedes teruk kan? Demam malaria ni hampir macam demam Aedes. Disebabkan oleh protozoa. Okey, protozoa ni duduk dekat tasik-tasik yang terbiar. Okey, nombor 2 adalah algae ataupun alga namanya. Bukan alga kita makan tu. Itu sedap kan? Ni algae ataupun alga namanya. Okey, alga ni dia berwarna hijau macam pokok. Jadi dia boleh buat fotosintesis sendirilah. Okey, yang ketiga adalah bakteria. Okey, dalam banyak-banyak kelima-lima mikroorganism ni, bakteria lah yang paling banyak dekat dunia. Kat tangan awak sekarang ada bakteria ni. Okey, dekat tangan kita, dekat mulut kita, dekat meja, dekat bawah-bawah semua kan. Bakteria paling banyak. Jadi sebab itu ada bakteria baik dan bakteria buruk. Okey, yang last one adalah virus. Virus ni kan corona. Jadi corona duduk kat sini lah. Corona, flu tu sesama. Semua sesama adalah virus. Tak kisahlah sesama baik ke jahat ke, dia adalah virus. Okey, dalam banyak-banyak mikroorganism ni, manakah yang paling kecil? Yang paling seni. Kecil tu dia panggil seni. Manakah yang paling seni, yang paling kecil? Fungi, protozoa, algae, bakteria dan juga virus. Awak rasa manakah yang paling kecil guys? Belum belajar lagi? Agak-agak lah, teka lah. Berapa? Ali? Bakteria? Tak. Yang paling kecil adalah virus. Corona tu kecil. Jadi nak tengok corona tu sangat susah.
kita guna elektron mikroskop. Mikroskop tahu tengok kan? Ni pakai elektron mikroskop, elektron yang power, baru nampak virus. Okey. Virus punya power, virus boleh makan bakteria. Hebat tak dia? Bakteria dah kecil tau. Virus boleh makan pula bakteria. Okey, itulah sedikit mengenai mikroorganisme. Organisma. Okey, yang pertama dia juga hidup. Macam kita. Rupa-rupanya dia hidup. Ingat ke tak hidup? Dia hidup. Jadi dia melalui proses kehidupan mikroorganisme macam kita. Okey, macam kita. Contohnya apa hidup? Dia bernafas macam kita, tapi tak ada hidung lah. Tak adalah bakteria hidung macam kita macam gini. Kan? Larilah kita hidung macam tu bakteria. Okey, lepas tu dia bergerak macam kita, tapi tak ada kaki, berlari. Bergerak cara dia, dan dia juga membesar dan juga membiak. Ada anak-anak, cucu cicit dia ada. Kalau dia pergi beraya ke, adalah bawa cicit-cicit dia jalan kan. Okey, jadi dia adalah benda hidup. Okey, seterusnya. Apakah faktor yang menjadikan dia hidup? Dia jumpa 5 ni, dia jadi cepat besar. Okey, apakah faktor yang pengaruhi? Yang pertama adalah suhu. Agak-agaknya lah, suhu berapakah yang dia suka tinggal? Berapa agaknya? Suhu yang dia suka adalah suhu badan manusia. Sebab itu dia suka sangat duduk dekat dalam badan manusia. Jadi suhu kita lebih kurang 36, 37 darjah. Faham tak? Dia sukalah macam ni. Rendah sangat dia tak suka, tinggi sangat dia tak suka. Sebab itu kalau kita masak air, dia akan mati. Sebab bakteria suka suhu macam ni sahaja. Jadi sebab tu bakteria suka perut kita. Betul, dalam perut kita banyak bakteria. Ada bakteria baik dan bakteria jahat. Okey, yang kedua, dia akan hidup bergantung kepada keasidan. Kita belajar asid kan? Asid alkali belajar kan? Jadi kalau terlalu asid tak boleh hidup, terlalu alkali tak boleh hidup. Jadi dia hidup dekat neutral sahaja, macam kita juga. Jadi dia pun minum air jarang lah. Air yang dijarang. Okey, seterusnya adalah nutrien. Nutrien apa? Siapa tahu nutrien apa? Nutrien tu apa? Kita pun makan nutrien tau. Nutrien ni adalah makanan. Bahasa kita makanan, bahasa saya namanya nutrien. Okey. Satu lagi, air. Bakteria pun perlukan air macam kita. Tapi tak ada gelas lah, dia tak pakai gelas tak. Kira tak pakai gelas cakap. Okey, lepas tu dia perlukan udara, bernafas macam kita. Dia perlukan oksigen dan dia perlukan cahaya. Tapi cahaya ni tertentulah. Cahaya ni biasanya digunakan oleh alge sahaja. Sebab alge ni berwarna hijau, jadi dia perlukan fotosintesis. Okey, katakanlah kalau kita warna hijau. Kalau kita warna hijau apa jadi? Kita juga akan buat fotosintesis. Jadi boleh rehat je loceng bunyi, duduk dekat padang, angkat tangan, fotosintesis berlaku. Kantin tutup terus. Jadi toyo Aikal. Teruk sangat tu Aikal. Okey. Seterusnya, apa itu mikroorganisme? Idina hak pula hijau. Hak tu fotosintesis kot Idina. Okey, pertama, mikroorganisme tu apa? Hidupan seni. Betul, hidupan seni. Ataupun kita boleh kata adalah benda hidup. Adalah benda hidup. Dan dianya juga adalah hidupan seni. Hidupan seni tu maksudnya kecil lah. Kecil tak nampak dengan mata, namanya adalah hidupan seni. Okey, mereka ditemui kat mana? Kat mana boleh tengok mikroorganisme ni? Kat mana boleh jumpai? Sekitar ataupun sekeliling lah. Sekeliling kita. Seliling kita pun ada. Di mana-mana ada. Okey, kebanyakan mereka tidak dapat dilihat dengan mata. Tak dapat dengan mata kasar, guys. Tak dapat melihat dengan mata kasar, tetapi dapat melihat dengan mikroskop. Tapi mereka hanya dapat melalui mikroskop. Mikroskop.
Ha. Siapa kat sini pernah pegang mikroskop dan tengok dalamnya? Pernah pegang mikroskop? Kat lab, dekat sains? Awak pernah ya? Oh, bagus. Ataupun beli kat Shopee je. RM100. Mahal juga tu. Ada RM100? RM100 ada, RM200 ada. Nanti beritahu mak nak beli Shopee lah. Nak beli apa? Nak beli mikroskop kata. Nak buat raya. Okey lagi, seterusnya kita ada pelbagai jenis mikroorganism iaitu 5. Okey, mula-mula kita mulakan dengan fungi. Kita mulakan dengan fungi. So fungi ni boleh didapati kat mana? Makanan ada, kita ada kat pokok. Boleh jumpa dekat pokok. Boleh jumpa dalam tanah. Okey. Mungkin dalam banjir dan sebagainya lagi. Fungi ni kalau katakanlah pokok kelapa sawit kalau tebang, lama-lama keluar cendawan. Cendawan yang kita makan tu kan. Tu cendawan tu sebenarnya kumpulan fungi. Cuma boleh makanlah sikit. Okey, contohnya apa? Contohnya adalah yeast. Yeast ni yang kita buat makanan. Yeast. Yeast. Yes pula dah. Sorry, yeast. Minta maaf. Yes pula, yeast. Lepas tu muko. Muko tahu muko? Tak pernah nampak muko je? Nanti tengok sikit macam mana rupa muko. Okey. Muko Tak pernah tengok muko ya? Muko dia macam ni. Kalau dekat roti, muko kat roti. Yeast tu apa? Yeast tu yang kita buat yang buat roti. Pau roti. Okey, lukis sikit macam mana bentuk yeast. Okey. Bentuk yeast macam bentuk Mickey Mouse. Mickey Mouse macam mana Mickey Mouse? Mickey Mouse macam ni bentuk dia. Mickey Mouse kan, betul tak? Ni dia punya nucleus. Ini dia punya nucleus. Dia macam Mickey Mouse sikit. Kenapa dia macam ni? Sebab apa dia bentuk macam ni? Ali. Sebab nanti dia akan melalui pertunasan dan dia akan putus, dia akan menghasilkan yeast baru. Faham tak? Kan? Tu dibiak lagi nanti. Faham tak? Nanti diputus, dia akan hasil yang baru lagi. Faham tak? Dia melalui proses pertunasan. Kadang-kadang soalan macam ni keluar, kadang-kadang dia buat lagi. Beberapa lah. Contohnya nak keluarkan anak dia. Boleh. Namanya yeast. Ni yeast ni. Ini adalah yeast. Okey, nombor 2. Seterusnya muko. Okey, muko bentuknya seperti ini. Dia macam beberapa pokok. Okey, pokok macam ni lah lebih kurang. Dia macam ni lebih kurang. Okey. Okey, katakanlah kalau dia nak melahirkan anak baru, namanya adalah spora. Dia akan bukakan dia punya mulut yang tu. Nanti spora tu akan terlepas. Dia anaknya namanya spora anaknya. Faham tak? Tapi nama sebenarnya muko lah yang besar ni. Okey, boleh. Muko ni kalau awak nak perasan, kalau simpan roti lama-lama, gardenia kan nampak hitam kan? Awak tengok betul-betul dah tu. Awak nampak ada macam tumbuh sikit. Hijau, hitam lama-lama, kuning. Namanya muko. Sebab tu dia mudah membiak sebab ada spora. Okey, sampai sini nak tanya apa-apa tak? Boleh, jelas? Boleh ni kumpulan yeast. Nanti bila masuk menengah, kita banyak lagi belajar yeast macam-macam yeast lagi ada. Okey, seterusnya kita nak masuk protozoa. Protozoa ada dua benda yang popular untuk protozoa. Okey, apa itu protozoa? Ditemui terutamanya kat mana ni? Dekat kolam terbia. Kolam terbia. Kolom boleh lah. Ataupun lombong. Lombong terbia. Kolam terbia ni maksudnya kolam yang tak jaga lah. Okey, ataupun mungkin juga sungai. Sungai-sungai yang mungkin kotor-kotor sikit ke ada. Tapi yang paling banyak soalan keluar lombong. Lombong-lombong yang terbia ya. Bila terbiar, banyak air tak mengalir, jadi dia senang nak membiak kat situ. Okey, yang pertama namanya apa? Siapa tahu nama apa? Kalau saya dah belajar ni, protozoa nama apa? Yang pertama adalah
Paramecium. Pernah dengar tak? Paramecium. Paramecium. Siapa pernah dengar paramecium? Nombor 2 adalah ameba. Amoeba. Ameba. Sedangkan buku ME pun boleh, tapi aku buat bahasa Inggeris sikit lah sebab kebanyakan dipakai ameba. Satu namanya paramecium, satu lagi namanya adalah ameba. Pernah dengar ke ni? Pernah ke dengar ameba dengan paramecium? Siapa pernah dengar kat sini? Tak pernah dengar juga. Paramecium. Okey, paramecium bentuknya macam mana? Okey, jom melukis Paramecium bentuknya macam slipper, guys. Macam ni. Dan ada kaki dia ni. Kaki. Ada kaki dia nak bergerak. Kalisha pernah nampak dia kan? Kalisha kan? Tak pernah. Lah, Kalisha belum sampai belajar sampai sini ke? Belum belajar lagi? Tuition je lah Ha. ada. Terus soalan apa tu terus kalau cuma aku banyak bagi Allah. Okey, yang bulat besar tu dia punya nukleus dia. Ini dikenali sebagai paramecium. Paramecium Okey. Seterusnya nak lukis ameba. Ameba dia senang sikit. Ameba bentuknya tak apa-apa macam ni okey. Ameba senang je. So namanya adalah ameba. Ameba. Okey, Ali okey Ali? Ali dengar tak? Dengar? Boleh? Boleh kan? Okey. Kalau paramecium ni dia guna kaki berjalan. Tetapi ameba ni dia guna ni. Dia guna yang ni. Dia guna ni. Dia guna macam dia macam kaki dia macam tak apa-apa. Macam air macam air. Kan? Dia merayap-rayap kan? Jadi kalau nak bergerak, mungkin nanti ni akan panjang lah. Ni akan panjang lah sikit. Faham tak? Dia macam panjang sendiri. Biar. Dia macam tu. Tak ada kaki. Dia gerak sendiri. Tapi katakanlah kalau ada apa-apa dia nak makan. Kalau ada makanan kat sini, nanti tangan dia ni akan gumpal lah. Gumpal. Faham tak? Lama-lama dia cantum makan. Mengerikan kalau ada besar. Kecil je. Kecil je Dina. Tak nampak. Ni semua ni adalah mikroorganism. Jadi kena teropong lah. Kena teropong. Okey, boleh? Boleh Okey, jom. Seterusnya. Alga. Okey, sebelum tu juga nak tunjuk video sikit lah. Sekejap Kita tunjuk video sikit. Sebab korang tak pernah tengok mikroorganism macam mana. Okey, mikroorganism. Mikroorganisme. Alah, iklan pula. Okey, jom tengok mikroorganism macam mana. Ni mikroorganism, nampak tak? Bentuk dia cantik sikit kan? Cantik bentuk dia. Ni dah bentuk-bentuk dia, guys. Nampak? Comel tak? Fuyo papa aku beli Viva. Apa yang tu? Fuyo papa aku beli Viva. Tengok dalam banyak-banyak tu apa warna hijau? Alga warna hijau Jadi alga melalui proses fotosintesis. Tengok protozoa tu, tengok macam slipper tu. Apa nama dia slipper? Siapa ingat? Nama apa macam slipper tu? Protozoa nama besar dia. Yang slipper nama apa? Siapa ingat namanya? Paramecium. Okey. Bakteria paling banyak. Ni tengok virus. Tengok virus tu. Kan? Virus bentuknya macam tu lebih kurang. Okey, lagi. Ni contoh-contoh fungi. Nampak tak fungi? Penicillium ni adalah kita boleh buat ubat.
Paramecium ni guys, kita boleh ubat-ubat ni. Yang warna biru ni. Kan? Yang warna biru ni kita boleh buat ubat. Yeast yeast macam tu. Bulat-bulat tu, macam buah anggur tu. Yeast macam anggur, best kan? Jadi ini semua adalah kumpulan fungi. Tengok muko. Macam rambut kan? Muko, okey? Fungi. Betul dah. Fungi dah. Lagi tengok lagi apa lagi? Okey. Ini dah Ni dah. Okey, ni apa ni? Ni protozoa guys. Tu paramecium tengok macam slipper tu. Amoeba macam sana. Amoeba tu, amoeba macam ni. Ni amoeba ni kan, macam kristal kan. Macam snow nampak amoeba tu. Euglena. Euglena dan juga apa tu namanya, histolytical. Ni jarang tanya lah guys. Yang paling popular amoeba dengan paramecium ya. Jadi protozoa ni adalah mikroorganisme paling besar. Paling besar pun tak nampak dengan mata. Bayangkan. Okey, lagi tengok lagi. Apa lagi yang ada? Ni dah. Okey, lagi algae. Alga ataupun algae. Hidupan seni dia macam sifat-sifat dia macam tumbuh-tumbuhan guys. Sebab tu kebanyakan warna hijau. Tengok dekat tasik yang lama kan. Korang tengok tasik yang lama ni, tasik yang lama ni tengok. Ada lumut. Lumut tu sebenarnya alga. Okey. Jadi kalau kita alga tu makanan juga kepada haiwan-haiwan lah. Ikan ke nak makan sebab dia tumbuhan kan. Okey, contoh yang paling popular adalah Spirogyra, yang macam tebu ni namanya Spirogyra. Macam tebu tu. Kalau kita tengok SpongeBob, ingat tak plankton tu? Itulah phytoplankton tu. Phytoplankton tu yang macam SpongeBob punya tu. SpongeBob dengan jahat nama apa? Plankton. Yang betul lah plankton. Jadi dia sebenarnya adalah kumpulan algae yang jadi jangan cerita SpongeBob tu. Okey, lagi. Ni apa ni? Ni bakteria. Bakteria ni paling banyak, pelbagai-bagai bentuk. Dia macam-macam dan dia paling besar. Dia paling banyak. E. coli tu macam kalau kena taun ke, kena apa ke kan. Lepas tu ada Streptococcus, nama best je. Kalau nama anak lelaki kita nak akan datang Muhammad Streptococcus. Kena virus lah kita. Mana yang baik? Bacillus. Bacillus tu baik. Kan, Bacillus dekat yogurt. Kalau kat yogurt tu baca. Bakteria apa yang ada? Yogurt pula ada. Ni apa ni? Yakult. Yakult ke Vitagen ke. Yang merah tu kita boleh panggil untuk perempuan punya. Macam Salmah namanya kan? Salmonella. Jadi kita letak Fatin Salmonella. Yang paling bahaya E. coli tu. E. coli tu boleh buat maut ya. E. coli. Tapi virus lagi bahaya lah. Okay, lagi tengok lagi. Apa lagi ada? Okay, ni apa ni? Okay, virus. Tengok virus. Yang terbaru COVID-19. Itu virus yang asal tu. Virus yang macam alien tu. Virus yang macam alien ni namanya adalah bacteriophage namanya. Kenapa nama bacteriophage? Sebab virus ni dia makan bakteria. Dia bukan duduk kita, dia tumpang kat bakteria. Okey? Tengok influenza tu. Dah semua macam virus corona dah semua kan? HIV. HIV ni yang kena AIDS tu lah. Ni H1N1 macam rambutan ni. Macam makan best je. Okey, ada lagi tak? Dah habis. Dah habis guys. Itulah dia sedikit. Okey, nampak gambaran dia? Macam mana rupa-rupanya, boleh nampak kan? Senang aja guys. Okey, kita buat sikit lagi. Kita habiskan gambar-gambar dia, lepas tu kita stop. Okey, yang kedua adalah alga ataupun algae. Okey, dijumpai kat mana? Biasanya kita jumpa dekat air yang lebih bersih sikit. Kalau protozoa air kotor. Kan? Dan ini boleh kata dalam kolam ataupun kolam terbiar yang air bersih. Tapi bukanlah air bersih tu maksudnya boleh berenang, tak. Okey. Dekat laut pun ada. Dekat laut pun setengah-setengah tu ada ya untuk makan ikan-ikan makan.
Kolam terbiar yang airnya bersih ya. Contohnya apa tadi? Spirulina. Pernah dengar spirulina tak? Makanan spirulina? Tak dengar ya? Spirulina. Makanan spirulina. Okey. Dan sebagainya. Macam ni lah spirogyra. 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 Okey. Alright. So gambar rajah tak lukis lah. Bunyi gambar rajah buruk sikit. Okey, kita dah masuk pula bakteria ya. Okey. Bakteria ni paling banyak tau. Datang dalam pelbagai bentuk dan warna. Bentuk dan warna. Contohnya macam E. coli. E. coli, Bacillus. Bacillus C Bacillus. Okey. Streptococcus dan sebagainya. Streptococcus. Benar kan Streptococcus? Macam best bunyi tak? Streptococcus. Streptococcus. Streptococcus senang je sebab dia kecil-kecil. Kecil-kecil macam ni Streptococcus. Ni adalah Streptococcus ni. Okey, E. coli macam mana? E. coli. E. coli macam rokok sikit. Dia macam rokok je ni. Dia macam panjang ni kan? Perasan tak ni? Kan? Dia macam ni lebih kurang E. coli. Ni E. coli. Bacillus macam mana? Bacillus macam rokok juga, pendek sikit. Macam tu lah lebih kurang lah. Okey? Macam botol je. Macam botol lebih kurang. Ya. Nanti korang dapat buku teks, korang tengok sendirilah. Cikgu nak lukis tak kerti sangat. Lagi tak boleh lukis. Tapi dapat gambar rajah tu boleh lah. Okey, boleh cikgu move lagi? Boleh? Terakhir kita buat virus sikit. Sebelum kita habiskan, kita satu lagi tinggal virus. Virus ni mikroorganisme yang paling kecil. Dia lah yang paling kecil lah, banyak-banyak ya. Okey, contohnya macam HIV, corona, influenza. Macam apa ni? Influenza dan sebagainya. Okey. Okey, banyak-banyak biasa dia keluar HIV lah, dia lukis satu HIV. HIV macam ni rupanya? Dia ada paku tu kan? Ni HIV. Macam tu. Okey, HIV contoh. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah belajar mengenai 5 jenis mikroorganisme hari ini. Ya, nanti gambar rajah nanti korang boleh tengok sendirilah.